Warahmatullah. Insyaallah. Mul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين insyaallah. Okey, minggu yang sudah ya. Kelas kita yang sudah kita belajar tentang huruf jar dengan apa itu ya, huruf ataf ya? Jar dengan domir. Domir. Oh, dua betul. Bukan ataf ya? Tak. Jar dengan domir. Domir ya. Okey, domir. Ustazah ulang sekali lalu je ya. Domir kata ganti diri. Saya, awak, kami. Macam itulah ya. So dia ada 14 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dhamir yang pertama. Tangan yang pertama ya. Kalau nak tanya silakan ya. Tak boleh hafal lagi, itu tak ada masalah. Ya, kita bukannya nak hafal cepat, tapi bila dengar je tahu. Itu yang penting ya. Itu dhamir yang pertama ataupun tangan yang pertama ada 14 ya. Ustazah ulang ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dia susunan dia dah begitu ya. Dan kita ada dhamir yang kedua. Dhamir yang kedua ada sedikit lain lah daripada dhamir yang pertama, tetapi susunan dia merujuk kepada tangan yang pertama tadi. Dia tak boleh lari ya. Okey, kalau tangan yang kedua ataupun dhamir yang kedua tadi huwa ya, sekarang dia hu je. Nampak? Hu, huma, hum. Hu tu je yang berubah daripada huwa yang tangan pertama tadi huwa, huma, hum, tapi yang dhamir kedua ni hu, huma, hum. Nampak? Atas saja yang berubah ya. Hu yang huwa jadi hu. Okey. Kalau huwa, hu untuk huwa lah. Huma untuk huma. Hum untuk hum. Pegang macam tu ya. Okey. Ya, jari yang manis pula. Yang tadi hiya, huma, hunna. Yang tadi hiya, sekarang dia jadi ha. Okey, kalau boleh side by side Linda. Kalau boleh side by side lagi bagus ya. Okey, daripada tadi hiya, huma, hunna. Jari manis ya. Sekarang dia jadi ha, huma, hunna. Okey, jari manis tu ha untuk hiya, huma untuk huma, hunna untuk hunna. Nampak? Atas saja berubah. Jari kelingking dengan jari manis ni atas saja yang berubah ya. Yang tengah dengan bawah dia tak berubah ya. Okey. Tapi jari hantu dan jari telunjuk dan ibu jari semua tukar. Itu semua tukar ya. Kalau jari hantu yang pertama tadi, dhamir yang pertama dipanggil dhamir munfasil. Okey. Dhamir yang kedua ataupun tangan yang kedua dipanggil dhamir muttasil. Okey, tengok ibu jari dia jari hantu berubah terus. Kalau yang dhamir mula-mula tangan pertama anta, antuma, antum ya. Bermaksud awak, awak berdua, awak semua. Tengok dhamir yang kedua, dhamir muttasil, jari yang hantu juga daripada anta tadi dia jadi ka. Ka tu memang untuk anta. Ka tu bermaksud anta. Macam tu ya, tapi dia terpaksa guna perubahan. Itu ilmu bahasa Arab lah ya. Ka, kuma, kum. Kalau ka awak seorang, kuma awak berdua, kum awak semua. Maksud dia sama je dengan tangan yang pertama, tidak berubah ya. Merujuk kepada orang yang sama, tidak berubah, pihak yang sama. Dan jari telunjuk tadi anti. Kalau ya jari hantu anta, anta maksudnya awak lelaki. Kalau jari telunjuk anti, anti maksudnya awak perempuan ya. Anti, antuma, antuna. Tengok jari tangan yang kedua dia jadi ki, kuma, kunna. Okay, jari hantu dengan jari telunjuk ni agak senang perubahan bunyi dia. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Kunna tu je lain sedikit ya. Lepas tu ibu jari yang asalnya tangan pertama ana, saya. Tapi jari yang kedua, ibu jari yang tangan kedua, yi. Dia macam tu. Yi ya, huruf ya, dan sebelum ya tu mesti baris bawah punya. Huruf ya tu saja merujuk kepada ana. Ya ya, tetapi sebelumnya baris bawah tu merujuk kepada perkataan lain lah ya, tapi dia macam tu yi ya. Yi untuk ana, lepas tu na untuk nahnu. Na dia pakai na saja. Tahu nampak je na nun alif memang dia nahnu. Kami ataupun kita ya. Perlahan-lahan, tak hafal pun tak apa, lambat tak apa, tapi
Oh, tahu, faham. Faham apa yang kita cakap. Itu saja kita nak ya. Ini domir tangan pertama, domir munfasil, tangan yang kedua, domir mutasil. Perbezaan kedua ni, domir yang pertama tu, tangan pertama dia perkataan tu sebiji-sebiji. Kalau anta, memang kita nampak anta dalam Quran. Perkataan nahnu, kita nampak nahnu. Ana, semualah yang tangan pertama, kita nampak dia. Dia tidak bercantum dengan perkataan sebelum ataupun selepas. Tak, itu perbezaan dia, domir munfasil ataupun tangan yang pertama. Domir mutasil pula, mutasil maksudnya bercantum. Mutasil tu melekat, ya. So domir yang kedua ni, tangan yang kedua ni dia melekat di hujung perkataan lain. Itu dia punya. Kita nampaklah, kita biasa nampak hum, kita biasa nampak kum, ya kan? Kita biasa nampak hu, ha, apa semua tadilah kita biasa. Dia memang melekat di hujung perkataan lain. Sebab itu dipanggil mutasil. Mutasil maksudnya melekat di hujung perkataan lain, ya. Perkataan lain tu boleh jadi isim, boleh jadi fi'il, perkataan yang sebelum dhamir mutasil, ya. Okey, itu dhamir. Kenapa nak tahu? Ya, dalam Quran memang pasal dhamir, betul tak? Dalam Quran kan. Kalau tak tahu dhamir, tak fahamlah. Tak faham siapa yang bercakap tentang siapa. Kalau kita kena tahu dhamir ni lah, baru kita faham tentang pihak apa ya yang dicakapkan, siapa yang berkata. Kalau dia kata ana, kita faham sayalah, mungkin merujuk kepada Allah ataupun merujuk kepada pihak lain. Okey, dhamir ni untuk siapa? Untuk Allah boleh, ya. Kalau Allah ana, Allah biasa menggunakan ana, ya. Maksudnya aku ataupun saya. Nahnu, Allah juga biasa menggunakan istilah nahnu untuk merujuk pada sifat Allah, zat Allah itu dua-dua, ya. Bukan saja Allah, kita manusia pun boleh pakai ana, nahnu. Malaikat pun boleh, jin pun boleh, Pak. Haiwan pun boleh menggunakan yang tadi. Cumanya haiwan tak bercakap lah, betul tak? Haiwan mana ada bercakap ana kan? Haiwan tak ada, ya. Tetapi boleh masuk kepada semua, ya. Allah, ya, yang mana dhamir ni tadi boleh digunakan untuk Allah, boleh digunakan untuk manusia, ya. Manusia, jin, malaikat tu kita ambil satu kategori lah, senang. Ya, boleh, ya. Kalau kita nak kata hum maksudnya mereka, contoh ya, hum maksudnya mereka. Kalau tentang orang, mereka tu orang lah. Tapi kalau hum tu tentang malaikat, malaikat lah. Nampak? Dia boleh masuk semua. Kalau hum tadi bercerita tentang jin, jin lah. Kalau hum tu boleh bercakap tentang apa-apa perkara lain, tak ada masalah. Dia boleh masuk semua. Allah boleh, manusia, jin, malaikat. Ambil tu sebagai satu kategori. Haiwan pun boleh. Haiwan pun boleh. Tempat pun boleh, benda pun boleh. Kita boleh gunakan dhamir ini kepada semua jenis-jenis isim. Isim adalah kata nama ataupun noun, ya. Kalau kita kata isim bahasa Arab, bahasa English dia noun. Maksudnya benda. Kalau isim ataupun noun tadi memang Allah termasuk dalam kategori isim. Allah, ya, Allah, yang manusia, apa tadi? Malaikat, jin, semua. Haiwan, ya, benda, tempat, semua jatuh kategori isim ataupun noun. Benda, ya, benda secara umum lah. Okey. Ini tentang dhamir. Okey. Kita dan minggu lepas ada huruf jar, ya. Huruf jar ada 8, ya. Ustazah pun tak hafal sangat, tahu tapi tak hafal sangat, ya. Huruf jar, fungsi huruf jar kita nak tahu, ya. Huruf jar ni antaranya min, ya, bukan man, ya, bukan man, min. Min, ila, ya, ila boleh jadi ilai, min boleh jadi mina. Kalau dalam Quran, ya, min boleh jadi mina, ila boleh jadi ilai, ala boleh jadi alai. Maksudnya ala pun huruf jar, alai pun huruf jar lah maksudnya, ya. Kalau ila pun huruf jar, ilai pun huruf jar. Okey. Lepas tu apa tadi? Min ataupun kita nampak mina. Pak itu huruf jar. Min, ila, an, ala, dia ada 8, ya. Lepas tu fi juga, bak fi, ya. Okay. Lepas tu selepas fi, ba, itu al-ba'u bermaksud huruf ba. Kita nampak al-ba'u, itu ejaan dia tu, spelling huruf ba tu, al-ba'u. Tengok dalam bracket, huruf ba mesti baris bawah sahaja. Mesti B, tak boleh ba, tak boleh bu. Dan al-kafu maksudnya huruf kaf, itu maksud dia. Dan kaf ini mesti baris atas sahaja, pendek, ya. B pendek, K pendek dalam bracket tu, ya. Dan al-lamu maksudnya huruf lam, tapi lam ni dia boleh dua, li ataupun la. Dia tak letak, sepatutnya dia letak kan. Li ataupun la pun pendek juga. Ini semua huruf jar. Okey, fungsi huruf jar
membaris, okey, selepas huruf jar wajib isim, wajib. Tak boleh ada benda lain selepas huruf jar, wajib isim, dan isim itu mesti berakhir dengan baris bawah. Itu Ustazah mudahkan ya. Jar bermaksud membaris bawahkan. Ya, itu maksud dia. Isim selepas dia dipanggil majrur ataupun yang dibaris bawahkan. Okey, kalau kita tengok contoh kat sini, fi, tengok je fi tadi. Fi huruf jar, al-quburi, ra tu baris bawah di situ. Huruf baris bawah tu mesti yang terakhir, mesti huruf yang terakhir. Ya, fil quburi. So fi kita panggil dia huruf jar, al-quburi kita panggil dia majrur. Itu dia punya term ataupun istilah dia. Nak pendek fi jar majrur. Sekali jalan. Jar majrur, ya. Itu undang-undang huruf jar membaris bawahkan. Tetapi ada masa kita tak nampak baris bawah. Ni Ustazah nak ni bagi tahu ya. Macam ni nampak jelas baris bawah. Ada keadaan tertentu kita tak nampak baris bawah dia, cari tak jumpa ya. Okey. Tak apa, itu kemudian kita jumpa baru kita beritahu ya. Okey, di sini ini B ya. Lepas fi B. Tengok dia punya, kita terus bagi bihurin. B dengan hurin. Nampak? Ra tu baris bawah. Dia tak kisah satu baris bawah ataupun dua baris bawah ya. Single baris ataupun tanwin, itu tak ada masalah. Bihurin ya, di situ jar majrur pada rin ya. Okey. Bi huruf jar, hurin majrur. So sekali jalan panggil jar majrur. Okey. Dan yang bawah dia pula ka. Kita ambil kaf ya, ka. Ka tapi al-ihni. Ka seperti al-ihni. Nampak nun tu baris bawah. Ya, kal-ihni. Itu jar majrur lah, ya. Dan akhir sekali lam tu dia ada li dengan la. Boleh dua-dua sebenarnya. Cuba naik atas sikit skrin tu Linda. Scroll down. Okey. Kat sini dia bagi contoh ya. Okey. Sabha lillahi. Apa? Perkataan lillahi itu kita tahu kalimah Allah, tapi kita tahu spelling Allah mesti bermula dengan alif lam lam ha. Betul tak? Alif ya? Alif lam lam ha. Mana nampak alif? Tak nampak dah. Kerana apa? Dia ada huruf lam baris bawah tu. Itu huruf jar tu. So li Allahi sebenarnya ya, li Allahi, li untuk ataupun bagi ataupun kerana, boleh. Maksud tu kita boleh sesuaikan yang mana sesuailah ya. So li Allahi tapi dicantumkan jadi lillahi. Nampak? Alif pada Allah tu tak nampak dah. Tapi itu kita tahu itu jar majrur ya. Untuk Allah ataupun bagi Allah. Lepas tu fi pun ada lagi huruf jar. Lepas ya, lillahi ma fi, huruf jar lagi. Fi as-samawati. Nampak ta tu baris bawah. Nampak jelas ya, jar majrur. Lillahi jar majrur, fis samawati jar majrur juga. Lagi fil ardi jar majrur juga. Nampak banyak. Huruf jar ni sangat mudah ya. Tetapi kalau yang tak nampak baris bawah tu, ya, itu kemudian cerita. Kalau nampak baru kita ni ya. Okey, hari ini kita bagi bab barulah. Kita dah ada dhamir ya. Kita ni pergi bab je saya. Dhamir ya. Dhamir ada dua jenis, dhamir munfasil, dhamir muttasil. Lepas tu kita ada huruf jar ya. Dan kita hari ini kita masuk kepada tak kisah mana-mana dulu pun Linda nak upload isim mausul dulu pun boleh, tak ada masalah. Isim isyarah pun it's okay je. Okey, isim mausul. Nampak dia ada isim di situ. Isim lah ya. Mausul maksudnya hubung. Kata nama penghubung. Macam tu. Ataupun kata nama sendi tetapi maksud dia sebenarnya yang. Apa yang? Orang-orang yang, benda-benda yang, perkara-perkara yang. Dia macam tu. Ada yang di dalam perkataan tu ya. So isim mausul ni taklah banyak, tak banyak. Dia ada untuk kalau muzakkar ada perkataan dia tertentu. Kalau untuk muannas ada perkataan tertentu. Okey, muzakkar muannas semua isim except Allah lah. Allah tak ada, Allah memang kategori muzakkar je. Allah tak ada muannas. Tetapi selain daripada Allah, isim yang lain ada jatuh kategori muzakkar muannas ya. Terpulanglah macam Allah jatuh kategori muzakkar. Kita jangan tanya kenapa, kita hanya belajar. Okey. Contoh kalau langit tadi, langit jatuh kategori muannas. Tak hafal tak apa, Ustazah bagi tahu saja. Bumi jatuh kategori muannas ya. Nar, neraka jatuh kategori muannas. Contohlah ya. Muzakkar antaranya Allah kategori muzakkar. Kalau malaikat kategori apa agaknya? Malaikat Lelaki. muzakkar ya? Malaikat ya? Tahu Ustazah bukan hafal pun.
Ustazah tak hafal, tetapi Ustazah tahu cara nak confirmkan malaikat itu kategori muzakkar dengan muannas. Itu tip dari Ustazah lah. Ustazah dulu ada kawan yang rajin menghafal. Ustazah bukan jenis menghafal. Ustazah dengar je. Oh, tak hafal list tadi pun tak apa. At least tapi kita ada cara untuk confirmkan sama ada isim itu muzakkar ataupun muannas. Kita belajar cara dia saja, ya. So tak payah nak ingat oh itu muzakkar ke mana, tak payah, ya. Okey. Okey, kalau di sini isim mausul ni kata penghubung ataupun kata sendi, maksud dia ada, kalau untuk muzakkar dia ada perkataan tertentu yang kita gunakan. Kalau untuk muannas dia ada perkataan tertentu, ya. Dan kalau kita tengok sini pula dia perkataan dia ada allazi, ya, allazi. Kalau untuk seorang, ya, ataupun kuantiti satulah muzakkar tapi kuantiti dia satu. Al-mufrad, ya, al-mufrad maksudnya kalau bahasa Melayu dia satu lah kan kuantiti. Kita bukan fokus pada orang saja, ya, ingat. Benda ni boleh masuk kepada semua isim, boleh. Ya, nak masuk kepada Allah. Kalau kita isim kita Allah, biasanya allazi lah yang kita guna. Ya, tu kalau yang ada bilangan dua, bawah al-mufrad tu al-musanna, maksudnya dua, bilangan dia dua, ya, musanna, dia tak guna allazi. Dia akan guna allazani ataupun allazaini. Ada tapi tak banyak dalam Quran. Ya. Okey. Orang selalu terkonfuse baca tu macam allazina. Kalau untuk allazani dengan allazaini, biasanya orang akan baca dia allazina sebab dia tak tahu bezanya kan, mirip-mirip kan. Tapi kalau kita dah tahu dia wujud, boleh jadi bacaan kita nanti lebih tepat, lebih berhati-hati, ya. Untuk bilangan dua, kita tak guna allazi, kita guna allazani ataupun allazaini. Tapi kalau untuk tiga dan lebih, al-jam'u maksudnya jamak ataupun plural, ya. Untuk ilmu bahasa Arab, Ustazah akan ulang. Dia punya singular dia satu, al-mufrad, tapi dia ada dua tau, musanna. Itu tidak ada dalam English. English ada singular dengan plural. Itu English, ya. Tapi bahasa Arab dia ada tiga lah. Kalau singular dia al-mufrad, kalau plural dia jamak, ya, dan al-musanna. Cumanya al-musanna untuk kuantiti dua. Kalau jamak ataupun plural untuk bahasa Arab start daripada tiga. Kalau English singular satu, kalau dua dah start plural. Betul tak? Kalau dua kan? Ya, tapi kalau Arab plural dia ataupun jamak untuk bahasa Arab mesti kuantiti dia start daripada tiga dan lebih. Ya, so musanna kuantiti dua ada term dia tersendiri dipanggil musanna. Al-musanna, nak sebut alif lam tu pun boleh, tak nak pun tak apa. Alif lam tak ada masalah, ya. Musanna je gitu je. Al-musanna pun boleh, musanna pun boleh, dua, ya, kuantiti dua. Kalau untuk jamak ataupun al-jam'u, ya, kita guna allazina, nampak dia lain, ya. Kalau untuk mufrad allazi, untuk musanna allazani ataupun allazaini, untuk jamak dia allazina. Ini, ya. Okey, dan untuk muannas pula. Untuk muannas dia guna perkataan lain. Pembahagian dia sama. Mufrad pakai perkataan lain, musanna dia lain, jamak dia lain. Tengok al-mufrad dia allati. Kita biasa baca allati. Cumanya kita tak tahu apa kategori dia. Allati adalah isim mausul muannas mufrad. Pak, kalau kita dah boleh sebut, alhamdulillah lah. Lambat sikit pun tak apa, ya. Kalau untuk musanna dia allatani ataupun allataini, ya. Allatani ataupun allataini. Okey. Dan untuk jamak muannas ada dua. Allati dengan allai. Terbalik. Allai, allati. Dia ada dua. Kedua-dua itu boleh dipakai untuk muannas jamak. So inilah saja sebenarnya, tetapi ada bawah dia. Lagi scroll up Linda, ada dua, ada tertinggal lagi, ya. Man dengan ma. Okey, man dengan ma ni nama dia tadi kita huruf jar kita jumpa min. Jangan tertukarlah, ya. Ini man. Man maksud dia sesiapa. Ya, kalau ma apa. Okey. Man dengan ma juga nama dia isim mausul, ya. Cumanya bila masa nak guna man, bila masa nak guna ma, bila dia tidak khususkan, kalau macam seorang ke dua orang, kita tak nak cakap orang, ya, bilangan satu ke bilangan dua ke atau jamaah, jika dia tidak khususkan itu, dan jika dia tidak khususkan muzakkar ataupun muannas tadi, kalau untuk yang berakal tu manusia lah, dia akan guna man, sesiapa, dia macam tu.
ya, dia tak spesifikkan muzakkar ataupun muannas, ya, ataupun kuantiti dia berapa. Jadi digunakan man, ya. Dan ma pula digunakan untuk yang tidak berakal. Tidak berakal tu jatuh kepada apa ni, selalunya haiwan-haiwan dengan benda lah, ya, digunakan ma. Bermaksud apa-apa ataupun tambah yang, apa-apa yang. Sebab dia isim mausul ni maksud dia yang kan. So kalau ma, apa-apa yang. Man, sesiapa yang. Tapi kalau dia khususkan muzakkar ataupun muannas dengan kuantitinya, kita guna yang atas tadi semualah. Ini isim mausul. Tak banyak pun, sikit ni je. Okey. Nanti kita cari dalam Quran ya. Okey. Kita isim mausul ni saja. Kalau siapa nak tanya silakan ya. Silakan bertanya, tak ada masalah ya. Dan kita ada satu lagi bab hari ni, isim isyarah. Lilinda, isim isyarah, isyarah tu isyarat. Kita dah biasa dengan lampu isyarat. Bagilah isyarat. Biasa kan isyarat. Isyarat yang kita guna tu adalah bahasa Arab. Isyarat dengan isyarah sama. Benda yang sama. Kata tunjuk ataupun kata arah. Itu ini. Sebenarnya maksud dia itu ini. Itu je. Itu ini ataupun sana sini. Dia ada dua. Kalau itu ini untuk benda, benda ni maksudnya isim lah, benda ya. Tapi kalau dia merujuk kepada tempat, kita guna sana sini. Situ sana dengan situ sama kan? Kan? Di sana, di situ sama. Di sini dekat. Itu. Isim isyarah ni ada dua. Dia ada dua, maksudnya dia ada untuk tempat dan dia ada untuk penggunaan dia lah. Maksudnya ada untuk isim benda ataupun isim untuk menunjukkan tempat. Kalau tempat mestilah di sana, di sini. Di situ dengan di sana sama. Okey. Maksudnya tempat yang jauh dengan tempat yang dekat. Kalau benda itu ini, kalau benda yang dekat ini buku. Kalau benda yang jauh kita guna itu. Betul tak? Kan? Itu pembahagian dia, isim isyarah, dan cara dia guna tadi sama dengan isim mausul juga. Dia kalau untuk mufrad, dia muzakkar dia pakai perkataan untuk muzakkar dia, muannas guna untuk muannas. Itu pembahagian dia samalah macam isim mausul, dan dia pun sama. Kalau mufrad, kalau dia guna perkataan lain. Kalau muthanna haza. Haza adalah penggunaan untuk mufrad muzakkar. Kita dah tahu siapa yang dah boleh sebut ya. Kalau untuk musanna dia hadzani, hadzaini, part lain ya. Pun sangat rare lah, sangat rare. Bukan tak ada langsung ya, sangat rare. Itu jangan risau ya, dia kurang. Yang banyak common haza ya. Haza tu common, haulai pun common juga. Ini untuk muzakkar jamak. Lepas tu dia ada yang dekat dengan jauh tu. Benda pun ada benda yang dekat, benda yang jauh. Tempat pun ada tempat yang dekat, tempat yang jauh. Ustazah nak tutup kita punya ni. Tepi dia tu. Tepi dia tu. Pembahagian dia. Li syai'. First column tu. Li syai' maksudnya untuk benda lah. Benda tu buku ke, sekolah ke, tak kisahlah benda kecil, benda besar. As long as dia merujuk kepada benda. Li syai' maksudnya untuk benda. Qarib. Al-qaribu maksudnya yang dekat. Lepas tu al-ba'idu, benda yang jauh. Dia guna kalau benda yang dekat, ini bag. Itu dekat lah. Kalau jauh, itu bag. Dia tu itu je. Tapi perkataannya berbeza ya. Dan benda pun ada muzakkar muannas. Itu common lah. Okay. So kalau untuk yang qarib, yang dekat dia, ini ya. Dia tunjuk haza. Mufrad ya. Haza. Haza maksudnya ini. Contohnya kitab. Haza kitabun. Sebab kitab tu muzakkar ya. Jadinya dia guna haza. Kalau untuk dua, hazani, hazaini. Yang tak banyak, kita tak payah fikir sangat. Haulai. Itu untuk jamak. Jamak ya. Dia guna yang tu. Kalau kita tengok jamak dia, cuba tengok. Jamak dia untuk yang qarib ni sama je. Muannas dengan muzakkar dia. Tengok, Pak sama, haulai. Itu yang senang nak ingat tu, Pak, haulai. Muzakkar muannas dia tak peduli. Dia pakai sekali satu perkataan saja ya. Haulai maksudnya mereka ini. Sebab dia qarib tadi, dia punya dekat dia. Okey, yang dua tu tinggal pun tak apalah. Hatani, hataini yang perempuan ya. Okey, kalau yang ba'id, jauh, benda yang jauh itu, kita kena pakai itu. Kereta itu, dia pakai zalika contoh. Dia tak pakailah haza tadi. Haza ini ya. Zalika. Dia pun sama zalika untuk mufrad. Dia pun ada dua. Zanika untuk yang dua dia zainika. Jangan risau pasal musanna ya.
Tengok jamak dia. Jamak dia sama muannas dengan mufrad. Ulaika. Mereka itu. Kalau mereka, merekalah. Kalau benda, benda-benda itu. Terpulanglah dia merujuk kepada orang ke benda ke apa ke. Tak, itu tak ada masalah. Sama. Jamak dia sama. Kalau jamak yang jauh untuk jauh. Ba'id sama. Ulaika. Muannas. Muzakkar sama je. Ulaika. Ya, kalau untuk yang dekat tadi haulai untuk jamak dia. Dan untuk perempuan, untuk mufrad dia punya muannas dia tilka. Zalika tilka. Senang cerita, zalika opposite dia tilka. Dia punya jantina lah. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Dia punya jantina saja opposite, tapi ini jatuh kategori ba'id, jauh. Al-ba'idu. Lepas tu dia punya dua tu tanika, tainika, itu kita tak fokus sangatlah, tak payah. Untuk isim isyarah yang untuk dua musanna tu dia sebab dia tak banyak. Kalau kita jumpa baru kita highlightkan ya. Okey, bawah dia ada lagi tak Linda? Ada tak? Itu untuk tempat lil makani. Lil makani kolom yang pertama bawah. Lil makani maksudnya untuk tempat. Pun sama, pecahan dia dua lah, tempat yang jauh, tempat yang dekat, al-qarib, tempat dekat. Al-ba'id tempat yang jauh. Dia gunakan perkataan yang berbeza. Dia tak banyak untuk makan ya. Kalau untuk qarib maksudnya dekat huna. Huna ataupun huna. Maksud dia di sini. Itu maksud dia sebenarnya. Di sini. Ya. Huna boleh. Huna pun boleh. Dua-dua pun ada dalam Quran. Ya. Okey, lepas tu untuk yang jauh, tempat yang jauh. Hunaka ditambah ka. Hunaka, hunalika. Betul tak? Yang kedua tu hunalika. Sebab dia punya tu blur, pecah. Hunalika, lepas tu sama. Yang kita mungkin tak pernah perasan, sama dengan sama. Bila tak tahu itu wujud, nanti dia baca Quran, dia baca summa. Dia sangka apa? Dia sangka summa. Bukan. Memang dia sama. Sama dengan sama. Ini adalah isim isyarah untuk tempat ya, jauh, al-ba'id. Okey. Itu yang kita hari ni ya. Hari ni isim mausul dengan isim isyarah. Cuma nak ingat yang mana satu, kita kena buka Quran, cari. So sekarang kita cari 4 benda. Kita cari dhamir. Kalau boleh kita boleh sebut dhamir munfasil dengan dhamir mutasil. Kita kalau boleh ya, kita nakkan, kita nampak sama ada ini dhamir munfasil. Itu kita nak. Okey? Dan ini dhamir mutasil. Okey, itu satu dhamir. Lepas tu huruf jar ya. Jar majrur lah dia punya tu ya. Lepas tu isim mausul, lepas tu isim isyarah. Kita ada 4. Okey, sekarang kita buka Quran kita. Hari tu kat mana? Kita memang kita start page depan kan? Kita tak payah ulang page lah, kita gerak je ya. Hari tu rasanya page apa? Page 3 definitely lah. Page 3 kan? Betul tak? Sampai 5 kot lah. Dah 5 ya? Okey, tak apa, kita gerak je. Kita tak payah repeat pun. So hari ni kita 6 ke apa? Kalau Linda upload dekat skrin ya, kita punya Quran kita, surah Al-Baqarah kita muka surat 6. Ini ayat 6. Ayat. Ayat Okay. 6. Ingatkan muka surat 6. Okey. Okey. Ayat 6 ya. Okey, kita tengok ya. Tengok. Innal ladzina, cuba tengok apa yang tadi? Rasa-rasanya al-ladzina. Kita nampak ya. Isim mausul, kategori dia sebab dia ada muzakkar ke, dia ada muannas ke, lepas tu dia ada untuk jamak ke, untuk mufrad ke, musanna. So ini jamak muzakkar. Ya. Okey, allazina isim mausul nama dia, isim mausul, kategori dia mesti nak tahu muzakkar atau muannas, dan dia punya kuantiti dia, bilangan dia mesti nak tahu. Ini jamak. Jamak kita tahulah jamak 3 tu kuantiti dia 3 dan lebih ya. Okey, allazina adalah isim mausul jamak muzakkar. Kalau boleh mesti faham, mesti boleh sebut macam tu ya. Okey, kafaru belum ya. Kafaru sawaun belum juga, tak masuk kita punya bab ya. Alaihim. Okey, tengok alaihim. Alaihim kita rasa kita nampak hum tak kan dalam dhamir kan hum. Okey ya, untuk pengetahuan hum dengan him benda yang sama. So ini dhamir mutasil lah. Tengok dia melekat di hujung perkataan. Perkataan sebelumnya apa-apalah terpulang ya him. Him dengan hum sama, merujuk kepada jamak muzakkar. Ya, alaihim ya. Okey, alai itu.
Alai itu asalnya ala. Asal dia ya, ala dalam huruf jar. Ada. Ha? Tapi itulah Linda tak boleh keluarkan huruf jar kat sebelah kan? Sebelah Quran ni. Boleh ke? Jangan cari. List dia, list huruf jar tu. Kalau boleh kat sebelah lah, skrin kecil pun tak apa. Dia dalam huruf jar tu dia ada ala tau. So ala dengan alai sama je. Dia letakkan tanda mati pada huruf ya yang ala tu ya, untuk cantumkan dengan perkataan lain. So alai di sini sebenarnya ala huruf jar. Mak dia di sini pula dah. Okey, jadi gitu pula. Okey. Tak apalah, balik kita punya tadi ya. Okey, itu dia enlarge ya, dia besarkan ya. Alaihim, alai adalah ala yang ada di dalam huruf jar kita. Him tu sama dengan hum. Sama ya. So dari segi ilmu bahasa Arab, kita kata alai itu jar, him tu majrur lah. Ya, jar majrur. Ya, jar majrur. Dari segi maksud, atas mereka. Ala bermaksud atas ya, atas, ke atas, di atas. Itu tak ada masalah. Itu kita boleh adjust apa maksud dia. Him tu mereka. Atas mereka. Okey. Okey, anzar tahum. Okey, balik kepada yang tadi skrin. Okey, anzar tahum. Tengok apa je yang mata kita kenal dulu ya. Hum, dah. Anzar tahum kan? Hum, ya, hum tu ya. Hum dengan him sama. Kenal je dulu. Oh, dhamir muttasil. Maksudnya mereka. Habis cerita. Itu dulu Okey. Okey, lam tak ada, tunzirhum lagi. Nampak? Sangat banyak dhamir. Tunzirhum, hum. Dhamir muttasil untuk mereka. Tapi kalau boleh nak faham itu mereka lah. Itu kita baru-baru kita faham lebih mudah nanti ya. Okey, nampak dhamir muttasil tu punya banyak. La yu'minuna. Tak ada, tinggal dulu. Okey, khatamallahu Allah. Allah dah sah-sahnya isim. Saya. Nak tanya yang tadi saya kata yang tahum tu macam mana tahu hum tu hum dhamir mufasil ke dhamir mutasil? Muttasil dia melekat di hujung perkataan. Macam inilah, dia melekat di hujung tahum. Ya. Kalau yang munfasil tu dia tak melekat ya. Kalau dia sendiri ya Ustaz. Ya, dia sendiri. Ya, munfasil maksudnya sendiri betul. Okay. Kita nampak kayak mana kita jumpa ya. Okey. Khatamallahu, Allah sah je isim. Belajar di tag isim ya. Sebab khatamah tu fi'il tau. Jadi kenal yang mana isim kita boleh kenal dulu. Ala huruf jar. Ya. Okey, tadi kita jumpa alai. Sama je. Ala dengan alai. Dua-dua. Tapi kita tengok sini ala, cari majrur dia. Mesti lepas dia. Qulubi. Pada ba tu, baris bawah dia. Ya. Kalau tadi dhamir, dia him tu lah. Ya, hum jadi him ya. Tapi kalau perkataan lain, kita nampak baris bawah. Ala qulubi. Majrur dia qulubi. Him tu pula dhamir mutasilah. Ni pun melekat juga ke ujung. Ya. Okey, kita ada di sini jar majrur, jar dia ala, majrur dia qulubi. Ya, okey, him tu dhamir muttasil untuk mereka. Okey, mesti boleh macam tu ya. Betul, wa ala lagi, huruf jar lagi. Pak, ala atas ya. Sam'i, dia punya majrur dia sam'i, pada ain bari bawah ya. Majrur dia him, dhamir muttasil juga. Ya, okey. Wa ala lagi huruf jar. Kalau tak ingat, mau pada tak ingat banyak kali, senang dah. Absari, dia punya ri tu, dia punya baris bawah tu ya. Okey, him dhamir muttasil Okey, ghisyawatun. Kita belajar tambah sedikit ya. Kalau tadi Allah memang tak ada question lah. Kita tahu Allah tu isim. Kalau mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin, ghisyawatun, tun tu tanwin ya, itu adalah isim. Sebenarnya bila tanwin jika dia tanwin ya, kita kata isim itu isim am. Isim kata nama am. Isim kalau bahasa Arab dia mesti di akhir. Yes, tanwin akhir, itu mesti di akhir. Yes, tanwin tak pernah duduk tempat lain. Tanwin memang duduk di akhir kalimah. Yes. So kita tahu ghisyawatun, walaupun kita tak tahu maksud dia tak apa. Yang penting kita tahu dia adalah isim am ataupun kata nama am ataupun term Arab dia isim nakirah. Nakirah. Kalau orang dah tahu nakirah, dia tahu dah mesti tanwin punya. Dan ustazah nak tambah sedikit, tanwin tu bebas. Ghisyawatun boleh, ghisyawatin boleh, ghisyawatan boleh. Nampak? Tanwin tu tak kisah.
tanwin depan, atas bawah dia tetap isim, ya, isim nakirah, kata nama am. Okay. Kalau Allah tu memang kata nama khas Allah. Itu tak ada question ya. Sebenarnya di atas tadi kita dah jumpa dah. Sawaun. Kita dah jumpa tanwin. Nampak? Itu juga isim nakirah. Sebut dia isim nakirah kata nama am. Ya. Dan biasanya kalau isim nakirah biasanya bilangan dia se. Tahu? Biasanya. Bilangan dia se maksudnya satu ataupun se itu adalah sekumpulan. Dua-dua boleh jadi. Kita tak boleh detect sama ada kuantiti dia satu ataupun sekumpulan, tak ada masalah, tapi kita faham dulu jika dia tanwin di akhirnya dia adalah isim, ya, dan biasanya kuantiti dia sama ada se yang memang satu ataupun se itu bermaksud sekumpulan. Itu ya. Right. And then Risha Watun tadi antara bukan saja tanwin tu kita tahu dia isim dan kita dapat satu something extra di situ. Ta marbutah. Ta marbutah memang untuk isim, betul. Dan tapi ta marbutah adalah untuk muannas. Itu tambahan dia. Ya, muannas. Okay? Bukan saja isim. Kalau tengok tanwin tahu dah isim, tapi tengok ta marbutah juga menunjukkan dia isim sebab fi'il tak ada ta marbutah, ya. Dan cuma satu lagi ekstra, ta marbutah, mana-mana kalimah berakhir dengan ta marbutah. Macam mana kita kata tanwin duduk di akhir, ta marbutah juga duduk di akhir kalimah. Pak, ta marbutah tak duduk tempat lain. Pertama, tengah semua tak ada kat ujung, dan itu adalah jantina dia muannas ataupun perempuan, ya. Okey. Walahum. Lahum tu, ya. La tu sebenarnya huruf jar. Tadi la dia boleh la ataupun li. Boleh ya. La maksudnya untuk ataupun bagi ataupun kerana. Okay, hum tu dhamir mutasil, melekat ya. So itu kalau kita nak pecah-pecahkan dia, la huruf jar, hum tu memang dia dhamir mutasil betul, tetapi dia duduk di kedudukan majrur. Faham tak? Ya. Alright? So kita boleh sebut, nak pecah-pecah sebut semua. La huruf jar, hum dhamir mutasil untuk mereka, masuk dia mereka, dan nak sebut nak tambah lagi jar majrur, boleh, tak ada masalah. Kalau orang sebut jar majrur dia dah tahu dah, ya. Majrur tu walaupun di situ ada dhamir, tak ada masalah, ya. Dhamir boleh duduk di kedudukan majrur, ya. Okay. Saya Kenapa kita sebut kenapa kita tak sebut jar je, kenapa sebut jar majrur? Majrur tu maksudnya? Okey, jar tu untuk la. Okey. Majrur tu untuk hum. Isim ya, dia ada istilah dia lah ya. Isim yang hadir ataupun isim yang terdapat selepas huruf jar dipanggil majrur. Sebab tu salah satu bahasa bagi tahu ya. Majrur maksud dia yang dibaris bawahkan ataupun yang dijarkan. Okey. Memang nama dia ya, jar majrur. Jar tu la tu, tapi hum nama dia majrur ya, yang dijarkan. Okey. Dan dia mesti selepas huruf jar, mesti. Tak boleh ada something in between, tak boleh lah. Dia kena betul-betul lepas huruf jar terus isim tu yang dipanggil majrur ya. Majrur. M-A-J-R-U-R, majrur. Kalau kita nak maksud dia yang dijarkan, contohlah sebab sebelum dia ada huruf jar ya, ataupun yang hadir selepas huruf jar. Boleh juga kalau kita nak sebut ya. Okey. Ya, okey, azabun azimun. Ni nampak tanwin ya. Okey, ustazah akan tambah. Ustazah akan tambahlah, benda senang je pun. Ya, jangan risau. Azabun tanwin ya. Azab. Azab kan benda kan? Azab tu kalau kita nak terjemah dia kesakitan, seksaan, itu tak ada masalah. Itu you terjemahlah whatever lah, tapi azab lah is an isim, betul tak? Kan? So azabun tanwin ya, tengok azimun, tengok tanwin juga. Ya, tanwin depan lah maksudnya. Tapi azabun tanwin depan dia terbalik. Betul tak? Azabun ya, tapi azimun tanwin depan dia sama. Itu dia tak peduli. Dalam ilmu bahasa Arab dia tak peduli. Yang penting dia katakan sini, ada dua perkataan berturut-turut. Nampak? Lepas azabun, azimun berturut-turut ya, dia tak boleh ada apa-apa di tengah-tengah ya. Tanwin dia mesti sama. Kalau perkataan pertama berakhir dengan tanwin depan, perkataan kedua berakhir dengan tanwin depan. Kalau dia azabin, azimin contoh. Kalau dia azaban, aziman. Kalau dia macam tu, yes, kita tahu dia isim nakirah ya, betul kan tadi kan?
Kata nama umum ya. Betul. Tapi kalau tapi bila nampak ada dua macam ni, kalau azabun sahaja kita panggil dia isim nakirah, kata nama am, suatu azab. Kalau kita ambil yang pertama saja, kalau azimun tu tak ada ya. Suatu azab. Tapi suatu azab tu kita tak tahu azab tu besar sangat ke, azab tu sederhana je, azab yang kecil je, Pak, kita tak tahu. Tapi jika ada yang kedua, tanwin yang kedua, azimun bermaksud besar, Pak. Azab yang besar, maksudnya azab yang teruk. Nampak? Dia daripada di sini dia dipanggil sifah wa mausuf, dia panggil. Sifah tu maksudnya sifat tau. Sifat tu azimun. Yes. Sifat tu maksudnya menceritakan tentang azab tadilah. Azab kita tahu Sifah wa apa Ustazah? mausuf. Mausuf. Ya, mausuf tu datang daripada perkataan sifat juga. Macam tadi jar, majrur, nampak? Dalam ilmu bahasa Arab lumrah kita nampak jar, lepas tu majrur. Kat sini nampak dua perkataan berturut-turut, tanwin dia, hujung dia sama, tanwin depan. Ini kita panggil sifah. Sifah tu dengan sifat sama. Sifat wa mausuf. Tak nak pakai wa tu pun tak apa. Sifah mausuf boleh juga. Ya. Maksudnya ada menceritakan sesuatu benda dan sifat dia. Sifat dia azim lah. Sebab kita dah tahu azab tadi benda kan, penyiksaan kan. Siksaan, penyiksaan, kesakitan, apa itu benda. Tapi sifat tu maksudnya gambaran tentang sifat tadi. Ya, teruk ke, tak teruk ke, besar ke, apa ke, itu dipanggil sifah ataupun sifat. Nak panggil sifat pun boleh ya. Mausuf tu sebenarnya untuk azab tu. Azabun dipanggil mausuf sebenarnya. Tapi bila kita sebut sifat dulu. Sifat mausuf. Dia cara senang nak kenal dia dua kalimah berturut-turut. Tengok ending dia, kalau tanwin depan. Dan kadang-kadang dia tak pakai tanwin, kadang-kadang dia pakai alif lam. Boleh juga. Kalau al-azabu, kalau perkataan pertama ada alif lam, perkataan kedua pun ada alif lam. Itu juga sifat mausuf. Dia ada dua cara. Ya. Azab yang nak tambah yang pun boleh, tak nak pun tak apa. Azab besar, azim tu besar. Nak istilahkan teruk pun boleh. Kalau kita bercerita tentang Allah, azim jadi agung, besar. Tapi kalau azab, takkan kita nak cakap azab yang agung tak? Betul tak? Azab yang teruk betul tak? Azab yang besar, azab yang teruk. Macam itulah. Ya. So ni sifah mausuf. Kita tambah sikit-sikit ya. Okey. Wa minan nasi, wa mina. Tadi kita ada min ya. Sebab tu Zazah dia cakap min ataupun mina. Sama je huruf jar. Ya. Kenapa dia letak baris? Sometimes kita nampak min, sometimes kita nampak min, ya. Tapi kat sini dia letak baris pada nun sebab dia nak cantumkan bacaan tu. Wa minanna, dia nak cantumkan kepada perkataan tu, dia terpaksa letak baris pada nun. Tapi dalam list huruf jar nun tu mati, min. Ha? Tapi sama je. Ini huruf jar. Cuba kita tengok isim lepas dia. An-nasi, nampak baris bawah. Kan? Ya, an-nas tu kita tahu dia isim sebab dia hadir selepas huruf jar, ataupun lagi satu cara macam mana kita nak kenal dia isim, dia bermula dengan alif lam. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam itu memang isim. Memang isim. Cumanya beza ni alif lam, jika kalimah itu bermula dengan alif lam, bermaksud isim itu adalah isim apa? Isim khas, kata nama khas. Kalau yang tanwin tadi kata nama am. Ini alif lam ni sebenarnya kan isim yang opposite tanwin tadi tau. Opposite dia. Kalau tanwin kata nama umum, kalau alif lam kata nama khas. Ni opposite dia. Dua cara kita nak tahu an-nasi. Kalau dah tahu meaning dia manusia. Memanglah kita dah tahu manusia mestilah isim kan. Kalau tahu maksud dia. Kalau tak tahu maksud dia, macam mana nak tahu dia isim? Mina tu. Mina tu adalah huruf jar. Ada masa dia min, ada masa dia mina, ya. Dan an-nasi itu sendiri, mana-mana kalimah bermula dengan alif lam tu ada alif lam tu, mestilah itu memang confirm isim, ya. Isim ada cara basic lah nak kenal isim ya. Dia bermula dengan alif lam, itu isim khas ya. Dan jika dia berakhir dengan tanwin, itu isim am, isim umum, ya. Okey, di sini kita ada jar majrur. Jar dia minalah ataupun min, an-nasi dipanggil majrur. Nak tanya kenapa dah dibagi nama macam tu? Kita sebut je lah, jar majrur. Tak nak sebut pun tak apa juga. Majrur jatuh kepada an-nasi. Jar itu jatuh kepada mina ataupun min. So sini ada jar majrur lah.
Okey, man. Ustazah, sorry. Okey, Ustazah, nak reverse tak boleh tak? boleh. Boleh. Tadi kan jar majrur Hmm. yang wa minan nas ni si itu majrur. Ya betul. Si itu Kan? majrur. Betul. Okey, yang walahum ni dia exception lah kan sebab dia Ya. tak ada. Bagus. Okey, Betul. alright. Ya, memang dia ada exception. Ada exception especially dhamir. Ni baru Ustazah tambah ya. Kadang-kadang Ustazah perlukan you all tanya dulu tau. Kalau Ustazah bagi semua you all tak nampak. Dia kalau dhamir ya, hampir semua dhamir tidak berubah. Tidak berubah kalau hum lah dia. Cumanya hum ni sometimes dia hum, sometimes dia him. Sometimes ya. Kalau yang tadi awal-awal kita jumpa apa? Absarihim tak? Absarihim him hum sama. Dia kalau dhamir dia tidak boleh berubah ya, dia tak boleh berbaris bawah macam tadilah, dia tak boleh jadi an-nasi tadi, dia tak boleh baris bawah, dia tak boleh majrur, dia permanent dia, itu dipanggil mabni, term dia, istilah dia. Hampir semua dhamir, kita pegang macam tu ya, hampir semua dhamir jatuh kategori mabni, maksudnya dia tak boleh berubah baris. Kalau dia hum, mim tu mati ya, dia tak boleh jadi walahumi, tak boleh. Okay, right? Yang macam kawan kita tanya tadi lah, dhamir ya, bukan dhamir saja, ada lagi benda lain yang mabni ya. Tapi apa, kita mulakan dengan dhamir. Hampir semua dhamir dia mabni, tak boleh berubah baris. Kalau mim tu mati, matilah dia forever. Walahum. Cumanya di sini hum tu boleh jadi him, itu saja, tapi mim tetap mati. Right? Ada lagi tak soalan? Silakan ya, tak ada masalah ya, tanya ya. Okay, kita gerak lagi ya. Man yakulu, man tadi. Kita ada jumpa man tadi. Man dalam list isim mausul. Isim mausul kata hubung ya, yang bermaksud yang. So dia tak khususkan jantina dia, muzakkar atau muannas ya. Dia guna man, sesiapa yang. Nampak man ya. Isim mausul kategori berakal. Berakal saja untuk manusia lah, tapi dia tidak khususkan kepada muzakkar ataupun muannas. Okay? Kalau dia spesifikkan muzakkar, kita tak akan pakai man dah. Kita akan pakai, tengoklah kalau muzakkar tu seorang, kita akan pakai allazi, contoh. Kalau muzakkar tu jamak, kita pakai allazina. Itu contoh. Kalau dia dah kategorikan muannas seorang ataupun satu ya, allati. Kalau jamak dia pakai jamak dia lah, tapi dia gunakan man, bermaksud ini dia tidak khususkan kepada muzakkar ataupun muannas. Maksudnya boleh jadi pengkhususannya kepada dua-dua lah. Okey, sesiapa yang, kalau kita nak translatekan perkataan man ya. Isim mausul kategori berakal man. Kalau tidak berakal dia ma. Mudah, nanti kita jumpa ma ya. Okey, yaqulu tinggal, manna tinggal. Tetapi na di sini sedikit na itu ada na untuk nahnu. Na di sini dhamir muttasil ya, na tu. Kalau kita ingat balik tangan tadi ya, tangan yang kedua dhamir muttasil, ibu jari yi na. So na di sini adalah dhamir muttasil untuk nahnu sebenarnya. Dia tak boleh nak letak man nahnu, tak boleh. Jadi dia terpaksa guna na. Itu undang-undang dia orang lah. Nampak na macam ni, oh nahnu lah tu sebenarnya. So amanna kalau kita terjemahkan dia, nahnu tu kami pun boleh, kita pun boleh. Kami telah beriman ataupun kita telah beriman, terpulang kepada konteks ayat. Na tu untuk nahnu sebenarnya. Okey. Billahi huruf jar bi pak. Allahi tu. Allah tu berakhir dengan hi. Itu majrur. Nampak ada yang jelas kita nampak ya. Kalau yang terkena pada dhamir tak nampaklah baris bawah tu. So ini dipanggil jar majrur ya, dengan Allah. Wabil yaumi, lagi jar majrur lagi. Wabil yaumi, yaumi majrur dia pada mi, dan dengan hari. Waw tu dan, bi dengan al yaumi hari. Akhiri tu akhir. Tak apa, itu tak ada huruf jar ya, tak apa. Wama. Okey, wama. Tadi kita ada jumpa ma dalam isim mausul ya. Kena tambah jumpa ya. Cumanya ma ada beberapa maksud. Ada beberapa maksud. Bagi tahu je dulu ya. Ma akan sama ada kalau dia isim mausul, kalau maksud dia isim mausul, dia akan bermaksud dan apa-apa yang macam tu kalau dia jatuh kategori mausul ya. Tetapi ma juga ada maksudnya bermaksud tidak. Ya. Dan di sini ma di sini bermaksud tidak. Macam mana Ustazah tahu? Sebab Ustazah dah tahu lah. Itu je jawapan dia.
Okey. Sebab ustazah faham ayat ni ya. Okey. Dan tidak mereka beriman. Nampak di sini ma di sini bukan isim mausul yang kita cakap tadi So ma ada 4 maksud yang berbeza. Ustazah bagi tahu dulu ya. Ma hari ni yang dalam list kita isim mausul bermaksud apa-apa yang untuk tidak berakal, untuk benda ataupun haiwan. Ma juga bermaksud tidak. Dalam ayat ni ma bermaksud tidak ya. Manafi dia panggil. Nafi maksudnya menafikan, menidakkan ya. Dan ma juga ada yang bermaksud pertanyaan. Dan apakah? Contohnya ma rabbuka. Tu ma kat situ, ma yang ayat tu kita ustazah tahu. Ma rabbuka kita biasa dengar kan? Ma di situ adalah pertanyaan. Bukan bermaksud nafi. Dan apakah ma rabbuka? Apakah ataupun siapakah Tuhan engkau? Apa? Ma yang dalam ayat tu bermaksud pertanyaan. Dia akan bermaksud maksud dia akan jadi apakah? Ya. Kalau yang maknanya dia ada cara-cara yang kita nak kenal. Cara dia tu maksudnya dengan memahami ayat tu. Dengan memahami ayat. Ya, kalau kita faham ayat tu baru kita nampak ma ni Okay. ma nafi ke, ma pertanyaan ke, ma isim mausul ke, atau satu lagi ma, dia ada 4 ya, penggunaan ma yang selalunya digunakan bila kita takjub, kita macam kagum. Contohnya masya-Allah. Kita biasa guna. Nampak? Di situ dia ma tu menjadi ma yang digunakan bila meluahkan ketakjuban. Dia ada 4 penggunaan ma ya. Tapi cara nak tahu ma yang mana, cara dia kena faham ayat tu. Baru kita tahu ma tu ma yang mana. Right? Tak apa, kita boleh bagi list tu kemudian list ma tu ada je ya, tapi kemudian nampak home, nampak stand alone, sendiri home. Ini sesahnya dhamir munfasil. Dan tidak mereka, waw tu dan, ma tu tidak, hum mereka dan tidak mereka. Di sini nampak jelas hum itu tidak bercantum di hujung perkataan. So ini dhamir munfasil ya, untuk jamak muzakkar. Kena tahulah dia untuk muzakkar. Okay, alright. Okay, bi mu'minina. Okay, bi adalah huruf jar. Kita dah jumpa berapa kali. Tapi ustazah dah cakap tadi ya, ada masa isim selepas dia tak nampak baris bawah. Mana nampak? Bimu'minina. Sepatutnya kalau ikut ustazah cakap mesti bimu'minini. Kalau ikutkan kan. Kalau ustazah cakap tadi ada masanya kita tak nampak baris bawah. Inilah masanya. Okey, dia begini tau. Perkataan mu'minina, dia sebenarnya asal perkataan ni asal dia mu'minuna. Itu original dia. Mu'minuna, tetapi dia boleh berubah menjadi mu'minina. Tapi na tu memang remain na. Ya, jangan tanya kenapa. Memang dia macam tu. Dia contohnya muslimuna. Dia memang na. Ataupun boleh jadi muslimina. Mu'minuna boleh jadi mu'minina. Bentuk asal dia itu kena faham. Bentuk asal dia mu'minuna, nu tu baris depan ya, mu'minuna. So di sini mu'mini dia jadi baris bawah. So baris bawah di sini adalah pada nun yang tu, ni mad asli tu. Di situ baris bawah dia. Okey? Sebab na dia tidak pernah berubah. Ya, tak berubah. Ini adalah untuk jamak muzakkar. Perkataan yang jamak menunjukkan dia jamak muzakkar, memang dia macam tu. Mu'minuna itu bentuk asal, boleh berubah menjadi mu'minina. Baris bawah di sini adalah pada ni. Di situ dia punya majrur dia. Okay? So ini jar majrur juga. Okay? Right? Siapa nak tanya silakan. Okay, kita gerak sedikit lagi ya. Yukhadi'una tinggal Allah lah. Cumanya tadi kita jumpa Allahu. Cuba tengok lepas nombor 6 tadi. Khatamallahu. Ini yang kita nak highlight. Dia boleh berubah baris. Ya, hu boleh, di sini ha. Ya, sini boleh ha ya. Nanti boleh billahi. Boleh tadi atas dia. Atas dia tapi tu billahi. Itu yang kita nak highlight di sini. Kalau isim contohnya kalimah Allah ataupun banyak kalimah lain juga ya, dia boleh berubah baris hujung dia. Tapi maksud dia tetap Allah ya. Tetapi kalau dia berubah baris tu ada fungsi dia, sebab dia original dia adalah Allahu. Itu original dia. Itu kita kena faham. Apa-apa isim original dia akhirnya baris depan. Tetapi yang jamak muzakkar tadi originalnya mu'minuna. Dia punya baris depan bukan pada na tau, pada minua. Dia punya baris depan dia.
Ya, dia sama ada nu ataupun ni. Itu sama ada baris depan dekat situ ya. Na di situ memang tak boleh tukar apa-apa. Untuk perkataan yang jamak muzakkar. Ya, dia kategorinya kategori muzakkar dan kuantiti dia jamak. Memang dia na tu mabni lah, kita cakap na, tetapi dia punya majrur dia kalau dia ni, dan kalau asal dia mu'minuna, dia akan jadi macam tu ya. So ini kalau jamak muzakkar. Tapi kalau perkataan-perkataan lain macam Allah, nampak baris hu dia Allahu, lepas tu nampak Allaha, lepas tu billahi, ya itu. Asalnya yang kita nak highlightkan memang baris depan. Asal dia Allahu, okey, baris depan tu dia ada istilah dia ya. Apa-apa isim, jika dia baris depan tu dia panggil istilah dia rufu'. Istilah dia lah ya, rufu' ataupun marfu'. Apa maksudnya Ustazah? Maksudnya dia baris depan lah. Itu maksud dia. Ya. Kalau you nak panggil dhammah boleh, tapi dhammah tu diguna dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu bahasa Arab kita tak panggil dhammah, kita panggil rufu' ataupun marfu'. Baris depan ya. Dan boleh berubah. Macam billahi dia berubah kerana kenapa jadi hi? Kenapa jadi majrur? Kalau hi tu dipanggil majrur, baris bawah dipanggil majrur ya. Baris atas macam tu dipanggil baris atas pula. Allahu baris depan dipanggil rufu' ataupun marfu' ya. Kalau baris bawah billahi, hi baris bawah dipanggil majrur. Satu lagi Allaha itu dipanggil nasab ataupun mansub. Ustazah rasa cukup kat situ dulu. Ini term-term yang sangat penting dalam ilmu bahasa Arab. Kalau orang tu mahir sebut rufu', majrur, nasab, rufu' ataupun marfu'. Tapi baris bawah dia biasa panggil majrur. Satu je majrur. Baris atas Allah dia panggil nasab ataupun mansub. Kalau orang tu boleh sebut itu, maksud dia dah faham lah tadi perubahan-perubahan baris tadi. Tapi ingat original dia mesti Allahu yang dipanggil rufu' ataupun marfu'. Okey Linda, tutup skrin Linda. Jangan lupa ya kita berhenti dekat mana ya. Ustazah nak tanya, ada sesiapa yang ada soalan tak? Mencabar, tapi seronok kan mencabar kan? Tak? Ya, dia kalau benda susah, kita dah dapat sikit lagi seronok. Tak kan? Tapi kalau benda susah belum dapat, Ustazah buat lawak sikit lah ya. Kalau benda susah tapi tak dapat-dapat juga, rasa biol je kepala kan? Tetapi kalau benda tu susah, dah mula kita memahaminya, baru terasa seronoknya kan? Okey, ada sesiapa yang nak tanya soalan? Silakan. Kalau nak repeat apa bab-bab kita itu silakan. Yang baris atas dia panggil apa? Rufu' ataupun marfu'. Itu baris depan kan? Sorry, baris atas ya. Sorry. Nasab ataupun mansub. Nasab. Nasab ataupun mansub, sama tu. Okey, terima kasih. Ya. Ataupun siapa nak repeat apa bab yang kita dah belajar, sebut. Kita kena berani, mulut tu kena berani sebut. Baru kita mahir, kita ingat. Siapa nak repeat bab-bab yang kita dah belajar? Siapa? Bagi Linda dululah. Chan, Linda, apa yang kita dah belajar Linda? 4 bab. Silakan Linda. Domir munfasil dengan domir mutasil. Okey. Huruf jar. Okey, so huruf jar mesti jar majrur lah, ya. Jar majrur dengan Okay. isim mausul, isim isyarah. Ya. Isim isyarah dah. Isim isyarah, ya. Bersebut ya. Mulut kena sebut. Sebab Ustazah dulu ada murid yang tak berani sebut. Bila dia tak berani sebut, benda tu susah dia. Dia tak boleh sebut. Beranikan diri sebut. Silap-silap sikit tak ada masalah. Okey? Ada 4 bab lah. So nanti mungkin kita boleh, kita tambahlah bab kita, baru dia lebih mencabar kan? So siapa nak tanya soalan? Silakan. Apa sahaja. Dia sebenarnya macam-macam, kalau kita dah faham dalam satu muka surat tu, satu baris tu macam-macam ada tak? Segala nama ada, segala term. Term tu tak ingat lagi tak apa. Tapi in the end, kita mestilah nak ingat term tu, betul tak? Kan? Kalau dia dah boleh sebut rufu', marfu', majrur, nasab, mansub, orang yang tak pernah belajar, benda ala apa dia sebut tu? Betul tak? Kan? Orang yang dah boleh sebut tu maksudnya dia tahu. Alright? Okay. Tak ada? Ada tak soalan? Hal yujad soal. Ustazah, repeat isim mausul dengan isyarah tu sekali lagi. Okey, boleh. Isim mausul bermaksud yang. Ya, dia bermaksud yang.
Cumanya penggunaan dia ada, kalau muzakkar ada perkataan dia tertentu, kalau muannas ada perkataan dia tertentu, okey. Dan dia ikut kuantiti. Penggunaan dia mengikut kuantiti. Kalau kuantiti apa-apalah, kalau orang ke apa tadi ya, jika kuantiti dia dia kena tengok dua. Kuantiti dia dengan jantina dia. Kita panggil jantina lah ya, muzakkar. Kalau muzakkar mufrad dia guna allazi. Dia guna allazi. Tapi kalau muzakkar musanna dia dah muzakkar tapi kuantiti dia dua, musanna dia guna allazani, allazaini. Itu itu bukan common. So jangan risau tentang yang dua tu ya. Tapi kalau jamak dia, kalau muzakkar jamak allazina. Senang cerita isim mausul untuk muzakkar yang popular dalam Quran allazi dengan allazina. Dua tu je. Ya, kalau perempuan pun sama, yang banyak tapi tak sebanyak yang muzakkar. Yang muzakkar punya lebih banyak digunakan daripada yang muannas punya. Pun sama, muannas pun yang dua tu jangan risau dia jarang guna. Yang satu dia allati ya, allati dengan jamak dia allati ataupun allai ada tetapi tidak sebanyak yang muzakkar punya. Ya, maksud dia yang. Okey, itu isim mausul. Ya, dan kita ada man dengan ma. Kalau man, kalau dia tidak penceritaan ayat itu tidak spesifikkan untuk muzakkar ataupun muannas, dia akan gunakan kalau untuk manusia dia bercakap tentang manusia tapi dia tidak spesifikkan muzakkar muannas, dia akan menggunakan man. Dia akan gunakan pak. Berbezanya kalau muzakkar tadi allazi ataupun allazina, kalau yang muannas tadi allati ataupun allati, allai, tapi kalau dia tak spesifikkan jantinanya, dia akan gunakan man kalau penceritaan itu tentang manusia. Dan kalau dia bercakap penceritaan itu tentang haiwan ataupun benda, dia akan gunakan ma. Sama je sebenarnya, man, ma, allazi, semua dari segi maksud sama. Tapi penggunaannya mengikut jantina dan mengikut kuantiti dia, bilangan dia. Itu isim mausul. Kalau isim isyarah ni isyarat, itu, ini, sana, sini, itu je maksud dia sebenarnya. Buku itu, buku ini. Buku itu. Okey. Ya, buku itu begini tapi kalau tempat di sana, di sini. Macam tu saja. Cumanya isim isyarah ni dia ada satu tambahan yang jauh dengan yang dekat. Kalau yang jauh mestilah kat sana ke di sana. Itu jauh lah tu. Kan? Dia ada penggunaan dia mengikut jauh ataupun dekat dan mengikut benda ataupun tempat. Itu isim isyarah. Kalau tempat di sana, kalau benda buku itu menunjukkan jauh. Kalau buku ini dekat, itu benda. Tapi kalau tempat yang jauh di sana, tempat dekat di sini, dia ada tambahan dekat jauh tu. Dekat jauh itu isim isyarah. Maksud dia sama je. Itu, ini ataupun sana, sini. Itu je maksud dia sebenarnya. Tetapi penggunaan yang berbeza mengikut jantina juga, mengikut kuantiti juga. Okey. Yang lain, boleh. Yang lain silakan jika ada soalan. Benda ni senang je sebenarnya. Kita tak pernah tahu. Bila tak pernah tahu itu yang rasa susah ya. Okey, jika tidak ada apa-apa, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah ya. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.